ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang, kesihatan dan paling penting ialah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi meneruskan pengajian kitab kita tuan-tuan. Masih lagi perbincangan fasal yang ketiga pada menyatakan cara menjaga lidah kita menurut sistem syariat ataupun menurut agama kita. Ada cara untuk jaga lidah ataupun jaga setiap anggota menurut peraturan agama kita. Baik. Kita akan sambung malam ni faedah ataupun benefit lidah nisbah dunia ataupun dipanggil apakah peranan ataupun fungsi lidah nisbah dunia. Kalau sebelum daripada ni kita bincang fungsi lidah kita ini kita guna untuk akhirat. Ini untuk mendapatkan pahala. Itu maksudnya untuk akhirat. Ini untuk mendapatkan pahala. Kita guna lidah kita untuk dapat pahala. Dan kita guna lidah kita untuk fungsi dunia yang tidak ada pahala. Tapi bukan haram. Kita akan bincang malam ni. Dan kita sebut juga malam ni tuan-tuan, dia dunia ini yang tidak ada pahala ini, dia boleh jadi, kalau kena cara dan ada ilmu, dia boleh jadi dunia itu kita tukarkan menjadi akhirat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Surat 10. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Okay. Sebelum daripada ni dia cerita peranan ataupun fungsi lidah nisbah akhirat, ini untuk dapat pahala. Itu dipanggil nisbah akhirat. Konsep kita dah tahu tuan-tuan. Selalu kita sebut konsep menjaga lidah ni mudah saja, cuma kita bincang ni details. Konsep dia macam mana? Kita jaga lidah kita ni, jangan guna lidah kita untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kita guna lidah kita ni untuk mendapat pahala. Untuk perkara wajib dan untuk perkara sunat. Maka detailnya kita nak tahu senarai yang perkara haram yang tak boleh kita buat. Dan senarai perkara sunat untuk kita buat. Dan senarai perkara wajib untuk kita buat supaya kita guna lidah kita ini untuk dapat pahala. Dia bagi beberapa contoh fungsi lidah yang kita boleh guna lidah kita untuk agama akhirat. Contoh sebelum ni untuk baca Quran, baca hadis, untuk zikir, untuk mengajar ilmu yang ada manfaat, dan juga beberapa urusan lain yang ada manfaat. Itu dipanggil nisbah akhirat. Kita guna lidah kita. Maksud nisbah akhirat ini, perkara yang kita buat ataupun ucapan yang kita buat itu ada pahala di akhirat. Itu dipanggil perkataan nisbah akhirat. Kalau ucapan kita tidak ada pahala di akhirat, dipanggil ucapan yang dunia. Kenapa dunia? Dia hanya setakat dunia, dia tak merentasi alam lain. Setakat dunia sahaja, tidak ada catatan akhir pahala. Kalau ada catatan pahala, maka percakapan itu dipanggil percakapan akhirat, walaupun nampak dunia. Itu kita nak bincang malam. Seperti menjadikan Allah Ta'ala, sama juga. Sebelum ni Allah jadikan lidah untuk dapat pahala, yang ini untuk digunakan bagi menjadikan perkataan itu yang ada pahala. Sama juga Allah menjadikan akan lidah engkau itu tujuan
Maslahah ni kepentingan dunia. Untuk kepentingan dunia. Apa maksud untuk kepentingan dunia? Tidak ada pahala di akhirat. Tapi tidak ada dosa. Pahala pun tidak ada, dosa pun tidak ada. Dipanggil harus, perkara harus. Mana contoh dia? Contoh pekerjaan dunia. Dia panggil ucapan ini ucapan dunia. Oh, ni panggil kerja dunia. Istilah hari ni, dunia semua ni. Sampai lupa akhirat. Dia tak tahu apa dia dunia. Makna dunia tu dia tak tahu. Sedangkan terkadang nampak rupa akhirat jadi dunia. Dia duk nampak akhirat, dia baca Quran nampak akhirat, zikir nampak akhirat, infak nampak akhirat, datang surau nampak akhirat. Tapi sebenarnya boleh jadi dia datang di surau itu dunia. Kenapa? Kerana niat dia tak ada niat ataupun tak betul niat. Kalau niat tidak ada pahala walaupun hak tidak haram. Dia panggil harus. Dia datang ke surau bukan niat untuk mendirikan sembahyang. Bukan niat untuk mendengar ilmu kerana Allah Ta'ala. Tapi saja datang. Kenapa? Kerana free. Kalau buat di rumah pun boleh sembahyang, di sini pun boleh sembahyang. Tapi kalau sembahyang di surau, boleh jumpa kawan-kawan. Rumah ni duk tengok anak-anak isteri saja. Itu niat dia. Maka tidak ada apa. Dipanggil, urusan dia itu urusan dunia. Kerana tidak ada pahala. Dia panggil pahala apa? Pahala perjalanan dia ke surau. Tidak ada pahala. Tapi apabila dia mendirikan sembahyang, ada niat, jadi sembahyang dia. Sembahyang dia itu sembahyang yang sah. Kenapa? Kerana dia datang di surau, dia ada niat sembahyang. Sah sembahyang dia. Tapi perjalanan nak ke surau itu tidak ada niat. Ataupun dia niat lain. Dia nak temu kawan, ataupun dia niat nak hajat lain. Maka tidak ada pahala. Dia panggil perjalanan dunia. Itulah dia panggil urusan dunia yang bukan urusan akhirat. Asal dianya kalau niat betul, di rumah lagi perjalanan dia itu perjalanan ibadat. Direkodkan pahala setiap langkah ataupun setiap perjalanan dia. Contoh yang pertama, dunia. Seperti mencari harta. Mencari harta dengan segala akal. Jadi mencari harta ni tuan-puan, banyak akak-akak yang Allah peruntukkan dalam sistem ekonomi ataupun sistem muamalah yang Allah peruntukkan boleh digunakan untuk mencari keuntungan. Dalam sistem ekonomi ni tuan-puan, dia ada asasnya ada dua jenis akak. Ada akak yang berorientasikan keuntungan. Memang akak ni memang Allah sediakan, boleh berapa lipat kali ganda pun nak ambil untung boleh, tak haram. Mana banyak contoh antaranya akak jual beli. Itu dipanggil akad berorientasikan keuntungan. Memang Allah peruntuk dalam sistem muamalat. Boleh guna untuk cari keuntungan. Yang kedua, akad sewa. Untuk cari keuntungan. Yang ketiga, dia panggil apa dia? Dia panggil akad ju'alah. Jarang kita dengar ju'alah ni. Tapi banyak berlaku di pasaran. Banyak, cuma kita tak ada akad saja. Dia panggil akad pemberian bonus. Nama dia dalam sistem muamalah akad ju'alah. Bukan upah lain. Akad upah lain, akad sewa lain, akad jual beli lain, akad ju'alah, iaitu akad pemberian sagu hati ataupun pemberian bonus, bukan akad sewa ataupun bukan akad upah. Termasuk juga dalam akad yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil keuntungan. Seberapa banyak pun boleh, tak haram. Itu beberapa akad. Selain daripada akad jual beli, akad sewa, akad upah dan akad ju'alah. Jenis yang kedua, kategori yang kedua, nama dia adalah akad tabarruk. Ni bukan akad berorientasi keuntungan, tidak. Allah sediakan akad ini untuk apa? Untuk tabarruk, untuk membantu orang. Dapat pahala membantu. Ini dapat pahala akad ni. Tapi kalau akad pertama, akad keuntungan, kalau tak kena cara, tidak ada pahala. Malam ni kita akan cerita bagaimana cara yang tidak ada pahala, bagaimana cara yang ada pahala. Nama dia ialah akad tabarruk, akad berorientasikan kebajikan. Ini tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala mengambil sedikit
walaupun 1% daripada akad tabarruk ini untuk mengambil keuntungan, diharamkan. Contoh, akad hutang. Kita bagi hutang, maknanya apa? Kita nak bantu dia. Tanpa boleh ambil sedikit pun keuntungan daripada hutang, tak boleh. Sebab tu ada riba hutang. Riba hutang ni dia mengambil, dia panggil apa? Mengambil keuntungan berdasarkan akad hutang. Tidak dibenarkan. Kalau nak juga boleh, tapi pilih akad yang telah disediakan untuk mengambil keuntungan. Allah dah siap sedia dah. Ini akad keuntungan, ini akad kebajikan. Sebab tu pahala besar orang bagi hutang. Kenapa? Kerana memang akad itu diperuntukkan oleh Allah Ta'ala untuk membantu orang bagi orang kaya. Ini salah satu peranan orang kaya dalam masyarakat Islam. Untuk bantu orang yang berhajat. Untuk bantu orang yang mustada'ifin. Orang yang memerlukan. Tapi tanpa charge. Dipanggil akad hutang tanpa interest lah kalau hari ni. Itu dipanggil akad tabarruk. Mencari harta. Ini mencari keuntungan. Tambah harta. Cari harta. Dengan segala akad. Sebab itulah tuan-tuan dalam Islam. Yang telah minda kita. Dijajah oleh orientalis selepas era penjajahan. Mereka cuba menjarak jauhkan umat Islam dengan keuntungan. Sedangkan Islam mengajar supaya mencari harta. Sehingga mana akad harta benda, akad keuntungan disediakan sangat banyak. Untuk mencari keuntungan, mencari harta. Dan harta itu ditukar menjadi modal akhirat. Itu Islam dah ajar cara. Mencari harta yang keuntungan dengan segala akad. Nak mencari kekayaan dunia ni boleh, Allah dah sedia dah angkat. Tiba-tiba tuan-tuan lepas era penjajah, tak boleh. Kekayaan itu boleh melupakan manusia. Kekayaan itu boleh melalaikan manusia. Jangan kaya, tak sampai ke masjid. Jangan jadi kaya, jangan gila sangat harta dunia ni. Jadi duk pulun sangat cari harta dunia ni, tak sampai ke surau. Itulah orang panggil mitos yang telah di-create, yang dihasilkan oleh penjajah asalnya, kemudian digunakan oleh orang kita sampai hari ini. Sehingga orang takut, umat Islam takut menjadi kaya. Takut nak cari keuntungan. Sedangkan ada cara yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala dalam bidang yang kedua, bukan ketiga, tuan-tuan. Bidang ekonomi dalam Islam ni, ya. Alright. Itu cantik. Memang ada peruntukan. Memang ada peruntukan dalam sistem ekonomi Islam, boleh ambil cagaran hutang. Boleh ambil cagaran hutang. Tapi bukan ambil keuntungan. Cagaran. Kenapa? Cagaran ini diambil untuk menjamin ataupun untuk menyelamatkan daripada berlaku kerugian pada orang berhutang kalau dia tak bayar. Sebab itu Islam menyediakan satu peraturan. Nama dia ialah, kalau tuan-tuan biasa dengar, cuma kita ni dia lain dengan Rahnun. Rahnun tu adalah cagaran hutang. Dia bukan hutang emas saja. Rahnun, orang kita tuan-tuan punya Rahnun, dia branding dia panggil. Dah branded dah. Rahnun salah hebat. Dia tak nampak di sebalik Rahnun tu apa dia. Dan kita orang minda orang kita tu Rahnun, dia nampak emas. Dia nampak emas saja. Sebenarnya Rahnun bukan emas saja. Hutang duit pun boleh dipanggil Rahnun. Kenapa? Rahnun menunjuk dan merujuk kepada harta cagaran. Sebab itu Rahnun ni tuan-tuan, dia berlaku Rahnun kena settle step yang pertama, akad hutang dulu. Kita nak pergi berhutang, dia akan tanya, ada tak cagaran emas? Dia tak nak cagaran lain tu. Rahnun ni dia tanya emas terus. Sebenarnya boleh cagaran lain. Geran tanah boleh, motor boleh, kereta boleh, rumah kita boleh jadi cagaran. Asalkan harta yang ada nilai boleh jadi cagaran. Tapi di Rahnun dia terima emas. Tak boleh bagi motor. Payah dia nak simpan. Jangan bagi kereta, nak simpan parking kat mana, dia kata. Tak muat. Sebab tu dia nak emas. Emas itu dipanggil harta cagaran. Dan harta cagaran boleh dijadikan apa bentuk?
Motor boleh jadi harta cagaran. Geran tanah boleh jadikan harta cagaran. Tapi kena ingat, belum akad cagaran, kena akad hutang dulu. Dia ada dua akad tu. Mula-mula akad hutang. Aku beri hutang kepada kamu 10K, kamu bayar 10K dan tempoh 1 tahun, settle. Lepas tu, yang kedua pula, dah settle dah akad hutang, kita pun ambil duit. Mana cagar? Mana harta nak cagar? Mana harta kamu nak taruh sebagai cagaran? Kalau apa-apa berlaku, inilah dia yang aku jual balik. Kita pun hulu mas. Akad cagaran. Inilah mas, aku cagarkan kepada kamu. Kenapa? Cagaran apa? Di atas hutang yang kamu beri pada aku. Settle. Itu akad yang kedua. Maknanya tuan-puan, ada dua peruntukan di situ. Hari ni hilang. Nampak mas, rahnung je. Hilang hutang tu. Dia kena hutang dulu baru rahnung. Settle boleh. Orang dulu tuan-puan, dia tak ada rahnung, dia main cagar geran tanah orang dulu, orang tua-tua dulu. Kita nak pergi hutang dengan dia. Boleh tak haji? Haji kaya, orang tua-tua dulu tak kaya tuan-puan. Nak ni kok Kuala Kerai ni, kok Abang Mi ni. Abelan. Kuala Kerai ada saya punya adik ipar saya, dia kahwin dengan Kuala Kerai. Bapa mentua dia tanah ni hampir berpuluh hektar. Saya tak ingat berpuluh hektar. Puluh hektar tu kecil. Apabila kita kata, Ji, banyaklah Ji tanah 10 hektar. Sikit je Ustaz. Orang lain 100 hektar. Tengok, tanah, aset dia orang. Tapi low profile. Tengok pakai kain lipat Jepun je. Nampak bukan jutawan. Aset dia juta-juta. Naik biskar buruk je. Orang kaya kampung. Nak pergi berhutang dengan dia. Dia kata boleh nak berhutang, nak 40K. Senyum je bagi. 30K senyum je. Celah gigi dia je. Dia kata boleh, tapi kena bagi cagar. Tanya dia nak cagar apa? Bagi geran tanah ada. Dia jenis orang jutawan tanah, kena minta tanah. Ada geran tak? Ada, dia kata geran kat rumah ada. Awak main geran. Dia bagi 20 ribu, dia ambil, dia pegang geran. Maka gerannya dia pegang itu merupakan harta cagaran. Untuk apa? Kalau tak bayar cukup tempoh setahun, tak bayar, maka di dalam sistem ekonomi Islam boleh jual tanah tu. Tak haram, sah. Dia jual tanah, dia ambil 20K, lebih tu bagi balik kepada tuan. Jangan ambil semua. Kena muamalah ni. Okey. Tak boleh. Ni cantik juga salah. Ni ramai orang buat. Tapi haram lah. Okey, itu tanah, dicocok tanah. Motor, orang dulu tuan-puan, bukan tanah je. Dia pegang motor. Dia pegang rumah, Pegang rumah, tiba-tiba dia sewa rumah cagar dia. Haram, lagi tak sah. Tanah cagar dia masuk buat tanah dia. Awak panggil apa? Cocok tanah. Tak boleh. Ingat, harta cagaran, dia hanya boleh pegang, tak boleh guna. Kenapa? Kerana bukan harta dia. Dia hanya pegang saja, tapi bukan harta dia. Tetap harta owner. Contoh tuan-puan, contoh. Tuan-puan berhutang dengan saya 10K, saya kata boleh tak letak motor? Boleh, dia kata motor nilai saya nak 10K. Jangan bagi motor yang buruk tu. Saya tak mau. Bagi motor nilai 10K. Dia bawa lah motor antik. Motor 50-an tu. Honda 50. Dia kata, Ustaz, ni Honda 50. Nilai 10K ni. Saya tengok atas bawah. Boleh jadi 10K. Tak apa. Asalkan nilai 10K. Saya pegang motor dia. Itu dipanggil harta cagaran. Adakah motor tu milik saya? Tidak. Tetap milik dia. Duit yang saya beri kepada dia, milik dia. Dah hutang, kan saya dah hutang, menjadi milik dia. Dan motor tu tetap milik dia. Sebab itu, saya dalam sistem muamalah, saya dibenarkan untuk pegang, simpan saja. Tak boleh guna. Cuma tengok, kalau jenis harta itu, kalau kita tak guna dia boleh rosak, dibenarkan guna untuk, kadar menjaga, jangan bagi rosak. Contohlah, enjin ni kan kalau tak start kan rosak. Kita boleh tak start? Boleh. Start saja ataupun nak naik keliling kampung. Tengok. Kalau motor ni start saja pun dah okey lah. Tak perlu naik. Tapi kalau start saja, enjin bertahun-tahun, dia tak naik keliling kampung, rosak, kita boleh naik.
Tapi naik kadar mana? Kadar urusnya, kita pusing itu untuk jaga enjin. Jangan bawa sampai ke market, bawa balik kampung, bawa pergi surau. Oh, hebat pergi surau. Motor orang. Itu haram. Haram dia bawa, dia guna harta cagaran orang. Haram. Kita ni tuan-tuan, mentang-mentang dia pegang harta, habis dia bedah. Dia kata, ini dia butan, ni dia ada. Dia ingat hak dia. Itu haram. Habis. Kita masuk balik. Habis Muhammad Malak. Muhammad Malak dia channel di Sarah. Sarah kita baca sekarang ni, apa bila? Riba. Tu tajuk topik hangat tu. Riba kan, kita kan biasa dengar riba saja. Duk lebih riba. Tak tahu macam mana lebih tu. Kita nak tahu macam mana lebih jadi riba. Dia bukan umum. Tak, agama ni dia tak umum, dia ada spesifik. Tu channel sana di apa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni sesuai lah baca Muhammad Malak. Sebab tokoh jutawan. Nama surau tu kan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni tuan, dihiddenkan oleh orang orientalis. Orientalis, kerja orientalis tu. Sampai generasi kita tak kenal. Siapa jutawan nombor 1 dunia? Hari ni anak kita tak kenal tuan-tuan. Kalau sebut jutawan nombor 1 dunia, dia sebut orang putih je. Tapi sebenarnya yang mendahului orang Yahudi ni adalah Abdurrahman bin Auf. Aisyah menyatakan Abdurrahman bin Auf ni, harta dia sebahagian besar, bukan 50%. Kalau 50% separuh. Sebahagian besar, lebih 80 ke 90% harta di Madinah milik Abdurrahman bin Auf. Aset ladan pun dia banyak, dan kenderaan yang ada ketika itu di Madinah milik 90% milik Abdurrahman bin Auf. Kenderaan, iaitu unta. Unta ni ada 2 jenis. Satu unta yang dijadikan kenderaan, satu unta yang dimakan, daging. Yang mahalnya ialah bukan unta makan daging. Itu kita mampu beli. 7,000 je seekor unta makan daging tu. Murah. Lepas tu tuan-puan boleh buat korban. Unta tu. Yang tak mampu kita beli adalah unta yang dibuat kenderaan. Itu mahal. Macam kita nak beli Merc hari ni. Mercedes, Lamborghini, Ferrari. Porsche tu murah lagi. Porsche tu. Lamborghini. Tak mampu mahal. Tak mampu beli. Antara yang paling mahal ketika itu di Madinah ialah nama brand unta yang paling laju ialah yang dipakai oleh Nabi. Orang lain tak pakai. Nama dia lah Qaswa. Nama popular. Bukan Mercedes. Qaswa. Orang lain tak ada tandingan. Hanya Nabi seorang pakai kenderaan paling laju ketika itu. Nama dia ialah Qaswa. Banyak dalam hadis Sahih Muslim cerita Qaswa. Sahih Bukhari cerita Qaswa. Dia ada ciri dia. Brand Qaswa ni, kenderaan ni. Ciri dia ada 3 ciri. Tapi asas ada 2. Pertamanya, Qaswa ni ciri paling laju. Yang kedua ialah smart. Smart ni mana pintar. Dia pintar. Dia unta Nabi ni, dia bercakap Nabi. Teknologi bercakap gitu. Ni kenderaan ni tuan-tuan. X70 pun tak boleh bercakap dengan kita. Dia boleh parking sendiri je. Saya tahulah, saya tak pakai. Siapa pakai X70 boleh tahu lah. Parking sendiri ke tak macam robot. Nabi ni, unta kenderaan dia, teknologi masa tu tuan-tuan, dia boleh bercakap dengan Nabi. Kalau dia letih, dia cerita ke Nabi. Kenderaan kita habis minyak, tuan-tuan dia tak cerita, mati tengah jalan. Cuma naiklah, kalau tak minyak nak merah, dia naiklah merah. Itulah boleh interaksi kita. Kalau air bateri, tuan-tuan, ada teknologi canggih hari ni. Pakai air lah contoh. Bukan kering tu. Kering dia mampu, tak ada signal juga. Dia ada tak naik? Kalaulah dia nak air bateri dah nak cukup, dah nak kong. Dia beritahu kita. Bateri beritahu kita. Beringat Ji. Aku ni 2 hari dah ni boleh pakai ni. Mati tengah jalan. Tapi Qaswa dia boleh cerita kat Nabi. Dengan bahasa Arab. Dia boleh dialog dengan Nabi. Kalau dia letih, dia dialog dengan Nabi, dia beritahu. Dan bahkan kawan-kawan dia, dicerita dalam Sirah Ibn Hisham. Kawan-kawan dia, maksudnya unta-unta lain, kenderaan lain. Kalau dianiaya oleh owner dia yang tukar mengadu kepada Nabi. Dia scan juga orang lain ni. Dan ciri yang ketiga, detailnya ulama sebut 3 ciri. Ciri yang ketiga ialah bijaksana. Lebih kurang sebenarnya pintar dengan bijaksana ni. Sebab itu Nabi ni, kalau keputusan yang perlu Nabi pertimbangkan, Nabi akan beri kepada kenderaan dia. Nabi tak nak buat keputusan. Bagi kenderaan aku buat keputusan. Macam contoh tuan-tuan, orang bobok pakat nak ajak Nabi
ketika Nabi menunggangi qaswa hijrah daripada Mekah, Nabi guna kenderaan ni. Dia hijrah daripada mana ni? Bulan hijrah tuan-tuan, bulan Muharram, bulan hijrah. Nabi hijrah waktu malam dengan kenderaan ini. Sampai di Madinah, dia transit R&R 3 hari. Lepas 3 hari tu transit, baru dia sambung perjalanan ke Madinah. Dia berhenti di Quba. Dia tak buat keputusan di mana dia akan berhenti. Dia kata, aku akan berdasarkan kepada di mana tempat yang untuk aku berhenti. Di situlah aku akan berhenti. Untuk dia berhenti di Quba. Dia buat masjid di Quba. Kemudian, yang pertama sebelum di Quba tu, dekat dengan Quba tu, di rumah, ada rumah sahabat Nabi, saya lupa dah rumah tu, popular rumah tu. Sebab popularnya dia ni, kenapa? Kerana masing-masing sahabat Nabi di Madinah ni teringin nak supaya rumah mereka ini dijadikan tempat persinggahan Nabi pertama. Dan Nabi berjalan dengan kenderaan dia, mana Nabi nak berhenti, nak parking depan mana ni? Depan rumah siapa nak parking ni? Semua pakat nak. Parkinglah rumah kami ya Rasulullah, parkinglah depan rumah kami ya Rasulullah. Rasulullah kata, untuk menjaga hati kamu sekalian, supaya tak terasa, aku serah kepada kenderaan aku. Dialah berhenti berdasarkan Allah Ta'ala ilham pada dia. Tu pesuah. Mana tuan-tuan, generasi kita tak kenal kenderaan terpatah yang dimiliki oleh Nabi. Teknologi yang maju yang dimiliki oleh Nabi. Yang boleh berdialog dengan Nabi. Kenderaan boleh interaksi dengan dia. Tidak ada. Tu peranan orientali. Dia melenyapkan fakta-fakta penting. Dia ingat Nabi naik motor buruk. Hari ni orang suruh, ustaz jangan naik kenderaan laju. Dunia semua. Naik motor buruk aja. Nombor pelik jatuh. Nombor pelik ikat dengan dawan. Ustaz pun pakai selipar Jepun aja. Dah lah selipar Jepun putus. Dah kena tawaduk. Dia tak tahu nanti apa tawaduk. Putus ikat lah ustaz. Tak payah beli selipar baru lah. Ikat pakai dawan. Selipar pun pakai dengan dawan. Tengok motor pun dah tayar pun licin macam beluk dah tayar pun. Itulah taraf. Orientali merendah-rendahkan satu agamawan. Agamawan tak boleh maju. Kenapa? Kerana kejar dunia. Nampak tak tuan? Dia cuba untuk jadikan mitos kekayaan itu tak boleh kejar. Dia hidangkan fakta-fakta penting. Anak-anak kita tak kenal siapa tokoh jutawan yang pertama selain pada Nabi. Dia tak tahu Nabi jutawan seusia umur 24 tahun. Dia kahwin dengan Khadijah 25 tahun, dia dah jutawan awal lagi. Dia jutawan umur 24. Setengah ulama kata 23 lagi dia ada jutawan. Kerana dia orang businessman yang berjaya sebelum dia berkahwin. Dia jadi partnership dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika itu, dia seorang bangsawan. Seorang teknokrat yang paling terkenal di Mekah. Dia panggil apa? Dia panggil orang yang memiliki kepakaran dalam perniagaan. Dia tahu, dia dengar cerita bahawa seorang pemuda yang pakar dalam bidang perniagaan. Lalu Khadijah menawarkan untuk jadi partner. Dia jadi partner dulu. Sebelum dia kahwin. Bermula dengan partner itulah Siti Khadijah. Orang panggil jatuh hati. Tengok bagaimana dia test Nabi. Sebelum dia kahwin, dia test. Maksud test macam mana? Dia serahkan Nabi handle 100%. Dia tak campur tangan. Apabila Nabi handle dan keuntungan lipat ganda, ketika itulah Siti Khadijah buat keputusan untuk meminang Nabi. Dan dia pinang Nabi setelah beberapa tahun Nabi berjaya dah. Kenapa? Kerana Nabi ni dilantik, dibimbing seusia 11 tahun lagi. Dia telah mengikut rombongan bapa saudara dia. Umur 11 tahun dia dah berniaga Nabi ni. Dilatih, dia kecil lagi. Orang hari ni tuan-tuan kalau tengok bangsa lain dia tiru sunnah Nabi. Anak-anak kecil lagi dia heret tuan-tuan bersama-sama dengan dia dalam bisnes. Bangsa lain, Cina ke apa ke tuan-tuan. Kita tidak ada. Dia ambil yang kita, kemudian dia ubah jadi yang dia punya. Dia hiddenkan fakta kita. Nabi ni, umur 12 tahun dia jadi peternak. Umur 11 tahun dia jadi peniaga. Sehinggalah 23 tahun dia sendiri berniaga. Tu. Baik, habis. Mana contoh? Seperti akad jual beli. Contoh akad yang berorientasikan keuntungan. Tetapi jadi dunia. Ini jadi kena tahu ni. Betul juga kalau fakta kata meniaga tu dunia. Kalaulah dia tak tahu cara. Tetapi Islam dah datang dah. Dia datang peraturan untuk jadikan peniaga itu jadi pahala. Macam mana? Ini dia contoh dunia.
Mana contoh? Seperti akad jual beli. Akad dunia. Akad keuntungan, tapi jadi dunia. Tak kena cara. Dan seperti akad sewa. Dia bagi 2 contoh aja. Banyak lagi akad lain. Tapi dia bagi 2 contoh. Akad sewa dengan akad jual beli. Ini adalah akad keuntungan yang jadi dunia kalau dia tak tahu cara. Baik, macam mana nak jadikan pahala? Ada 2 cara. Nak jadi 2 cara dunia atau akhirat ini. Pertamanya, pastikan akad itu, transaksi yang berlaku itu menepati dengan peraturan dalam sistem muamalah. Kena tahu syarat sah jual beli, rukun jual beli, syarat sah sewa, rukun sewa, kena tahu. Yang kedua, sebab tuan-tuan, semata-mata akad yang sah itu ada pahala. Yang kedua, niat. Niat apa dia? Kalau tak ada niat, ulama kata menja akad yang harus. Ada setengah ulama kata semata-mata akad yang sah itu dah ada pahala. Ada ulama kata kalau akad yang sah tapi tidak ada niat, tak ada pahala lagi. Sebab itu kedua-dua ni boleh dipakai. Akan ada khilaf. Jadi kesimpulan kita buat apa? Yang pertamanya, semata-mata akad sah jual beli, semata-mata akad sah sewa, ada pahala. Pahala apa? Pahala akad. Macam kita semayang, ada pahala tak? Ada. Akad jual beli ada pahala tak? Ada. Kenapa? Kerana akad itu sebahagian daripada agama. Dia duduk dalam bidang kedua selepas daripada ibadat. Bidang ketiganya dia panggil munakahat. Bidang keempat dia panggil jenayah. Dia ada 4 bidang saja dari sistem syarak. Yang kedua apa? Yang kedua disebut dia oleh ulama. Ini beza dengan peniaga Islam dan peniaga bukan Islam. Inilah dia dasar yang berbeza dengan peniaga Islam dengan peniaga bukan Islam. Apa dia? Iaitu niat yang baik. Akad dia ini, niat yang ada niat yang baik. Niat apa? Niat untuk bantu pembeli. Niat untuk bantu pembeli. Bantu apa? Bantu menyelesaikan hajat orang. Apapun dia jual pakaian, niat aku jual pakaian kepada pembeli ini untuk bantu hajat dia nak pakai. Aku jual makanan untuk bantu apa? Untuk bantu hajat orang yang nak makan. Dapat pahala. Disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah. Ulama kata sunat akad jual beli yang sunat. Syarat dia idza qaranaha biniyyati salihati. Dengan syarat kata ulama untuk dapat pahala sunnah, kamu niat yang baik, iaitu niat bantu orang untuk selesaikan hajat orang. Tu satu niat yang dia ajar. Dia banyak lagi niat. Tu kena dalam ya. Boleh. Apa? Santai. Okey, bagi nanti. Dia niat ini dia setiap kali ibadat. Setiap kali berlakunya perbuatan. Kena niat. Bukan niat sekali. Niat sekali itu dia tak panggil niat, dia panggil azam. Azam sekali je. Contoh tuan, azam, aku akan melakukan semua perkara yang wajib, Allah wajib atas aku. Buat dah lagi? Belum buat lagi. Dan perkara sunat. Dan aku akan meninggalkan semua perkara haram dan perkara makruh. Tu dia panggil azam. Untuk nak buat benda wajib, azam nak buat benda sunat. Apabila nak buat, kena niat lain. Contoh, hari ni ada 300 akad. Ramai customer kita, 300 orang. Maka 300 kali niat. Setiap kali kena niat. Tu kena jaga. Macam semayang lah. Semayang kan tiap kali semayang kena. Dia panggil tiap-tiap praktis itu ibadat. Setiap akad tu ibadat. Akad yang kedua ibadat lain. Akad yang ketiga ibadat lain. Macam kita solat lah. Subuh lain, maghrib lain. Nak baca Quran. Setiap kali baca Quran kena niat. Duduk setengah jam, baca lagi. Niat lagi. Sebelum baca. Sahaja aku baca Quran, sunat kerana Allah. Tu. Puas hati lah, boleh saja. Ataupun terlitas ringkas ya. Aku baca Quran, sunat kerana Allah. Kan baca Quran bukan wajib, sunat. Kalau nak umum lagi, aku baca Quran kerana Allah. Tu umum lah. Kerana tu apa? Kerana perintah sunat. Aku baca Quran kerana apa? Perintah sunat.
Sebab apa? Sebab Allah perintah baca Quran ni. Perintah apa? Perintah sunat. Hak wajibnya satu je. Fatihah. Fatihah tu wajib. Siapa tak belajar Fatihah haram. Sampai mati haram. Direkodkan haram. Ini rekod kekal. Haram. Direkod berdasarkan usia dia. Masa berlalu, dia tak baca lagi. Masa berlalu, dia tak baca lagi. Tetap haram. Rekod berdasarkan masa. Rekod haram. Okey. Sebab tu peniaga ni, ulama, ni kena bincang dalam kitab muamalat lah. Kitab bisnes dia panggil. Ada lebih kurang 7 ke atas. Saya kumpul dalam kitab-kitab muamalat. 7 ke atas. Maknanya ada banyak lagi lah. Kita sempat 7 aja. Niat berniaga. Dia panggil niat berniaga kerana Allah. Untuk dapat sunat. Dapat pahala sunat tu, satunya lah niat bantu orang menyelesaikan hajat dia. Tu dapat pahala per kita tu. Apabila kita boleh bantu dia, dengan satu angkat je, dapat pahala. Pahala apa? Nak dia ni dengar, dia boleh pakai pakaian kita jual pakaian. Selagi mana pakaian tu tak dia pakai, selagi tu dapat pahala kepada penjual. Tu dipanggil pahala jariah. Pahala, dia ada 2 pahala. Satu pahala akad tu, settle dah. Lepas tu dia pakai pula. Hasil daripada beli dengan kita niat bantu dia ni. Bantu dia boleh pakai ni. Tu orang panggil pahala guna dia panggil. Habis. Kita tengok. Seterusnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan hendaklah cukup habis. Ni nak masuk sikit lagi, sikit tajuk baru habis dah. Jadi itulah dia 2 contoh saja. Dia bagi contoh fungsi lidah untuk dia panggil untuk ataupun fungsi lidah ni sebuah dunia. Tak dapat pahala apa kalau tak niat. Tak niat ni berjual beli ni tak dapat apa pun pahala kalau tak niat. Tapi kita buat betul, cuma tak niat. Kalau tak buat betul haram. Maksudnya akad yang tak sah tak boleh. Apabila nak akad je jual beli kena belajar sebab supaya sah akad jual beli. Akad jual beli yang sah. Tu dia panggil. Baik, dan hendaklah, ni nak mula masuk tajuk ni tuan-tuan. Nak mula masuk pendetilan benda yang haram dengan lidah. Sebab cara kita nak jaga, kita kena tahu perkara wajib kita nak buat. Kita nak ucap. Perkara sunat. Nak bercakap benda sunat, kena tahu apa dia perkara sunat. Supaya lafaz saya beli, saya jual dapat pahala. Saya beli, saya jual, itu ijab qabul. Ijab qabul ada pahala. Baca Quran ada pahala. Zikir ada pahala. Selawat ada pahala. Ajar orang ada pahala. Tapi kena niat. Settle 2. Yang ketiga, perkara sunat kita dah tahu, perkara wajib kita dah tahu. Apa pula perkara haram? Jangan buat. Nak tahan lidah kita jangan ucap ni, kerana ini haram. Nak tahu perkara haram. Itu cara bersyukur dengan lidah. Dan hendaklah syukur. Hendaklah ni wajib. Wajib kamu bersyukur dengan lidah. Atas nikmat lidah ini. Cara bersyukur macam mana? Ini cara bersyukur. Dengan memelihara lidah. Menjaga lidah. Jaga tu, jangan guna lidah tu daripada barang, jadi ucapan yang tiada dijadikan dia kan lidah itu. Kan fungsi lidah itu. Kerana tujuan itu. Mana dia? Yang kata tak boleh guna lidah untuk tujuan ini daripada berkata-kata dengan dengan perkataan yang dilarang. Tu. Cara nak bersyukur ni selalu kita sebut makna dia. Apa makna syukur? Menggunakan nikmat mengikut perintah Allah. Itu makna syukur. Syukur itu lafaz, tapi makna dia. Makna apa? Maknanya perbuatan kita kena buat guna nikmat kita, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, mengikut apa yang Tuhan dia suruh. Tuhan dia suruh sunat, kita buat. Tuhan dia suruh wajib, kita buat. Tuhan dia larang, jangan buat benda haram. Kita tak guna pun lidah untuk buat benda haram. Itulah dia orang bersyukur dengan lidah. Baik, mana perkara haram yang pertama? Dia ada 4 kan, semua kita bincang satu dulu malam ni. Seperti ni contoh ucapan yang dilarang. Seperti berdusta.
Ni popular tu. Empat-empat ni popular. Kita akan bincang detail. Dulu kita dah bincang kan? Dulu kita dah bagi contoh secara ringkas. Ni kita akan bagi secara detail. Iaitu berdusta, menipu. Yang keduanya mengumpat. Kita akan bincang satu-satu. Apa dia mengumpat, apa dia berdusta. Yang ketiganya batu api. Batu api. Baik, tengok. Malam ni kita tengok dulu berdusta apa dia. Seperti berdusta. Baik. Dusta ni al-kazab, disebut kazab oleh Nabi. Apa dia kazab? Yang kata dusta ni iaitu menyebut sesuatu, bersalahan ataupun tak tepat dengan realiti yang sebenar. Dia panggil ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Ikhbar, memberitahu, menyebut bima yukhaliful waqi', sesuatu perkara yang tidak tepat dan betul dengan realiti yang sebenar. Kita cerita lain, sebenar lain. Itu dipanggil menipu. Orang Melayu panggil fitnah. Sebenarnya fitnah dalam bahasa agama lain. Orang Melayu kata fitnah. Jangan fitnah saya tak buat benda tu. Sebenarnya jangan berdusta, saya tak buat benda tu. Tu berani dusta. Dusta ni kita cerita benda lain, kawan kita tak buat pun. Tu dusta. Mengumpat lain. Mengumpat akan datang. Baik. Dusta ni, menipu ni, dia ada hukum dua. Maksudnya hukum haram tu ada dua jenis. Pertamanya haram dosa besar. Ni dosa besar, bukan kecil. Yang kedua haram dosa kecil tapi tetap haram. Jangan mengumpat. Jangan berdusta. Jangan menipu walaupun sikit. Kita menipu ni, kalau tak menipu tu apa? Kalau tak tambah sikit, dia tak ada, tak sedap. Dia panggil perencah. Kena tambah juga. Nak bagi kok mana pun syaitan kacau, injek rasan kita, rasa nafsu kita supaya tambah sikit. Kenapa sikit tu dia jadi perencah untuk menyedapkan. Orang panggil apa? Nak bagi ada aroma ucapan kita. Kena tambah sikit. Kawan kita tak kata, kita kata. Baik, mana dia? Yang mengumpat, berdusta, yang menyakiti akan orang yang lain. Maka hukum dia iaitu dosa besar. Dosa besar. Dan dosa besar ini Allah tak akan ampun selagi mana orang yang kita menipu tu dia tak maaf kita. Kita menipu kepada seseorang, sakitnya hati dia kerana kes dia tipu kita, kita tak maafkan dia, Allah tak akan maafkan. Tu bahasa. Apabila kesalahan dengan manusia ni payah tumpah. Kesalahan direct dengan Allah lebih mudah. Kerana Allah sebut, kalau kesalahan dengan anak Adam, kamu settle terlebih dahulu dengan anak Adam, barulah langkah kedua Allah akan ampun. Sebab tu kita kena jaga, jangan menyakiti hati orang dengan apa cara. Ni cara pertama lah, menyakiti cara mengumpat. Menyakiti cara dusta. Ada hukum kedua, bersalahan. Lain hukum dia. Berdusta yang tiada menyakiti. Maknanya senyum je dia, kita menipu dia. Senyum dia. Gelak depan kita. Kah. Seronok dia, kita tipu dia. Tu. Iaitu dosa kecil. Dosa juga, haram juga. Jangan buat. Haram. Macam orang ni pelawak. Berdusta. Hari ni dah jadi berdusta ni, dah jadi trend dah. Sebab tu hukum pelawak tu, dia ada hukum dia tu. Orang Kelantan panggil pelawak. Pelawak. Apa panggil tu? Senario pula dah. Apa nama ni? Dalam astro tahu panggil apa? Raja Lawak. Raja Lawak Mega. Raja Lawak Mega, dia nak suruh, nak buat orang panggil orang gelak dia, orang suka dia, terpaksa dia ketipu. Haram. Tetap haram walaupun kawan dia tu suka. Kawan dia seronok dia tipu. Ada isu dua ni. Kita akan bincang. Kedua-dua ni apabila Lawak Mega ni tuan-puan, dia akan berkisah tentang mengumpat dan juga dia berkisah tentang yang kedua ni lah, dusta. Dua-dua ni semua dia tapak. Demi untuk orang panggil menhiburkan orang. Penonton pun seronok. Sama. Tak boleh. Sama. Dia ada tiga tu. Orang yang menipu, orang yang mendengar. Mendengar ni mana tengok lah. Tengok dan dengar lah. Kalau dia tengok saja dia tuli lain. Tak apa. Dia kes tengok aja. Dia tak tahu pun, tak dengar apa pun. Itu tak apa lah. Bagi tengok.
Apa dia buat tu? Aku tak tahu. Dia nak gelak tak boleh dituli. Itu tak apalah sebab dia tak tahu apa-apa. Orang yang menipu, orang yang mendengar. Dua-dua ni sama hukum dia. Iaitu haram. Orang yang menipu haram, dosa besar kalau lawan sakit hati. Dan orang yang mendengar ini, dia tak lari. Kalaulah dia dengar boleh cegah, tak apa. Tapi dia bukan nak cegah, nak dengar aja. Haram. Seolah-olah sama dia yang menipu. Sama aja hukum dia. Begitu juga akan datang kita bincang mengumpat. Orang yang mengumpat haram dosa besar. Orang yang mendengar umpatan juga haram dosa besar. Sonok kita tumpah. Dia duduk tumpas kaki je. Minum teh tumpah. Mengeteh 12 malam. Channel pagi ni. 12 sampai 1 pagi. Sejam. Sejam tu tak sedap lagi. Kena 2 jam. Lepas tu tambah air. Lepas tambah air. Air kopi habis 1 jam. Tak habis lagi mengumpat. Kenapa? Kerana syaitan duk injek. Syaitan duk injek sedap. Dia benda yang berdosa ni tuan, dia ada sedap. Dia ada unsur seronok. Benda yang ada pahala, dia tak ada keseronokan. Dia rasa letih, rasa mencabar, nak kena lawan nafsu. Benda yang ada keuntungan, tak akan rasa selesa, tak akan rasa enjoy, tak akan, dia buatkan dia lebih rasa cabaran, lebih mencabar, berstruggle, nak kena lawan. Sebab apa? Benda ada pahala. Mudah aja nak kena. Baik. Habis. Maka iaitu dosa kecil. Kecuali, habis ni kecuali ni, melainkan ada hukum mengumpat itu, ada mengumpat yang wajib. Ada berdusta itu, berdusta yang wajib dan berdusta yang sunat. Ni kena tengok ni. Piramli ajar kita. Tapi kena tengoklah, Piramli tu dia lari sikit, dia ajar sikit tu. Mengumpat sunat. Orang Melayu ni dia tiru Piramli. Memang betul Piramli dia dah alim, tapi ada juga dia lari. Oleh kerana nak masuk hiburan. Memang tak nafi Piramli tu kalau hidup zaman kita, dia boleh jadi lebih pada mufti lagi. Dia punya taraf keilmuan dia. Dia alim tu syarak. Sebab masa tu dia zaman belum penjajah. Dia hidup zaman belum penjajah dan dia tidak ada sekolah penjajah waktu tu. Hanya sekolah satu aliran je dulu. Dipanggil sekolah pondok. Lepas tu Piramli sekolah pondok. Dia sekali dengan Mufti Harusani. Bawah lagi. Sekali pula. Dia Mufti Harusani dengan Mufti itu dia panggil kawan kepada bukan Mufti Harusani ni, arwah ni. Arwah ni kawan kepada arwah ni. Maksudnya dia orang ni kawan Piramli. Batch. Dia orang cerita. Dia orang cerita dan Tok Guru saya pun cerita lah. Saya dapat maklumat daripada Tuan Guru saya. Tuan Guru saya kata, masa dia belajar dengan Tok Kenali dulu, waktu tu penjajah tak sampai lagi. Piramli ni, ramai kawan-kawan yang mengaji sekali dengan Piramli. Kawan tu alim. Piramli je. Dia bukan tak alim. Dia alim dalam perfilm. Sehingga mana orang cakap, Piramli ni, alim dia tapi dia duduk bidang lain. Oleh kerana dia minat, tak boleh nak lawan minat dia dalam orang panggil industri filem ni, minat sehingga dia terpaksa jadi bintang filem. Lepas tu dia bertobat. Dia tahu. Dia kata memang aku tahu salah. Benda yang dia buat tu salah. Tapi banyak dalam elemen Islamik, dalam elemen banyak filem dia dimasukkan elemen hukum. Tu. Yang alim lah. Saya pun baru tahu. Masa saya belajar dengan Tuan Guru ni, dia kata kalau Pokmu nak tahu, dia kata Piramli ni orang yang alim dalam bidang agama. Iyalah tak alim macam mana dia mengaji dulu mana ada sekolah rendah, dulu mana ada sekolah menengah, dulu mana ada universiti. Satu aliran saja, iaitu kitab, aliran kitab. Ni kitab lama ni. Kita duk mengaji ni tuan-puan, ni kitab dulu lah ni. Kitab zaman penjajah, belum penjajah kitab ni dah ada dah. Kitab asal, betul panggil kitab tua. Inilah dia asal tanah Melayu sebelum datang penjajah. Inilah silabus kita. Inilah sekolah, dia panggil sekolah pondok. Ada wajib, ada sunat. Baik, kita tengok sunat je malam ni. Wajib kita akan sambung minggu. Wajib berdusta. Mana sunat berdusta ni? Kecuali berdusta kerana hajat. Hajat. Ni kerana keperluan. Keperluan nak kena berdusta. Hajat apa dia? Tengok hajat. Bukan semua hajat. Jangan kita buat pandai-pandai. Bukan semua keperluan, bukan semua benda kita boleh menipu. Dah. Tengok. Maka tiada ada ia menipu. Tiada ada ia dusta itu
kerana perlu itu, dosa. Tak berdosa. Mana contoh yang kata berdusta sunat ni, sunat berdusta dapat pahala, asalnya haram. Mana dia? Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia yang bermusuh. Musuh itu haram. Tak boleh bersengketa. Tak boleh bermusuh. Haram. Kita kena damaikan. Kena jadi orang tengah yang mendamaikan. Bahkan orang tengah yang menimbulkan api persengketaan, itu adalah haram, dosa besar. Yang kita akan belajar akan datang. Kita panggil batu api. Tapi kita orang tengah yang mendamaikan, sunat. Sehingga mana cara lain tak ada dah. Ada satu cara je, terpaksa tipu. Nak bagi elok dua orang ni jangan bertelagah, jangan bermusuh, terpaksa kita tipu. Maka tipu itu tipu yang ada pahala. Asal dia haram. Tipu yang dibenarkan. Mana dalil? Baik, sebelum kita baca dalil, kita tengok contoh. Mana tipu yang dibenarkan? Kita ambil contoh Nabi dulu. Nabi ni, di Siti Aisyah ni dengan madu dia. Nabi ni apabila dia matinya Siti Khadijah, baru dia kahwin dengan Siti Aisyah dan beberapa, beberapa madu-madu lain. Sebab tu Siti Aisyah kata, dalam riwayat Sahih Muslim, Siti Aisyah rekodkan, dia kata mas kahwin Nabi bayar kepada semua madu-madu dia, tak kira lain daripada Siti Khadijah. Siti Khadijah paling mahal. Ialah 400 dirham mahal dia. 400 dirham semua isteri-isteri lain. Melainkan Siti Khadijah. Siti Khadijah paling mahal. 400 dirham ketika itu. Bukan hari ni. Ketika itu. Orientalis kata Nabi hidup susah. Nabi miskin. Tidur atas pelepah tamar. Naik unta. Dia tak sebut bernaik hak Nabi naik khoswak tu. Tak sebut. Memanglah hari ni orang naik unta tu apa dia? Cak ayam. Orang bakal sedih. Dia duduk kira hari ni. Orang dulu unta ni hebat. Dia tak cerita unta Nabi. Dia nak nisbahkan Nabi ni lekeh. Dia tak bagi umat Islam contoh Nabi. Nampak tak tuan-puan? Kita hari ni, sebab tu kita nak bertemu fakta sebenar, orang mengaji kita asal je tuan-puan. Kitab belum penjajah datang. Ni kitab yang memaparkan sebenar realiti Islam yang menguasai Madinah ketika itu. Dan dia menguasai empayar Madinah dan empayar Mekah dia ambil balik. Kan Mekah kan musyrikin Mekah. Terpaksa dia kena hijrah. Dia bina empayar Madinah. Dia boleh ambil Mekah balik. Nabi gabungkan Madinah dan Mekah. Satu empayar besar menakluki dunia ketika itu. Tak cerita pun tuan-puan. Dan Siti Aisyah kata hebatnya Nabi. Yang dikatakan Nabi ni oleh orang tali, Nabi susah, Nabi miskin. Tapi kita jangan cakap. Tak boleh nisbah Nabi miskin. Hina Nabi. Haram. Nabi dia bukan miskin. Dia kaya. Cuma Nabi memilih gaya hidup yang low profile. Itu beza. Orang kaya pilih gaya hidup profile and low profile lain. Tak miskin. Tapi kita tuan-puan, kita ubah. Jadikan gaya hidup Nabi yang sederhana menisbahkan Nabi miskin. Tak boleh. Salah. Haram adab dia. Kerana dia orang mulia. Jangan hinakan dia dengan benda yang tak betul. Tak boleh. Fakta dalam Sahih Muslim kata Siti Aisyah riwayat. Mas kahwin, mana-mana dia kahwin 400 dirham. Itu ketelah dia bagi jadi Nabi. Murah. 400 dirham ni murah lah masa tu tuan-puan. Ketika dia umur 25 tahun, itu lagi dahsyat. 400,500,000 juta hantaran Siti Khadijah, iaitu 20 ekor unta kenderaan yang brand dia bukan brand Cosworth, brand dia ialah Bik. Bik ini, Bakrum, antara brand unta yang berkualiti. Kualiti tinggi dia. Tapi kelajuan lebih Cosworth lagi lah. 20 ekor unta. Cuba darat, dia kata ulama, nilai dia tinggi ketika itu. Bukan 10,000, bukan 15,000. Kita letaklah contoh 20,000 lah seekor. Darat dengan 20, tak jadi hampir setengah juta. Itu fakta yang dihidang pada kita. Maknanya dia kahwin dengan Siti Khadijah ketika tu nilai mas kahwin tinggi. Tapi dengan isteri lain, murah saja. 400 dirham saja. Baik, saya tahu. Apa yang Nabi buat? Apabila Siti Aisyah dia cemburu kuat, madu dia ni, saya tak lupa dah nama dia. Seorang madu dia ni, saya lupa dah nama apa dah. Madu dia ni, Nabi ni apabila ketika mana Nabi giliran madu dia, Nabi balik
bawa bekal. Giliran Aisyah, Nabi balik bawa bekal. Antara sunnah Nabi tuan-puan, sebelum balik rumah, sunat kita berhenti beli barang bekal untuk anak-anak dan isteri. Itu sunat, dapat pahala. Belilah apa pun, belilah cucuk udang ke, belilah kuih ke, belilah buah, sunat dapat pahala. Untuk menghiburkan isteri dan anak kita. Dan Nabi pun dia buat macam tu. Cuma Nabi tipu apa? Nabi supaya madu Aisyah dengan Aisyah ni apa? Ketika dia balik rumah madu dia, Nabi bawa bubur ataupun Nabi bawa makanan halwa. Nabi kata, ni bekal yang disediakan oleh Aisyah. Walah dia beli. Aisyah mana nak dia duduk hangat hati, dia duduk marah, dia duduk cemburu. Jangan harap dia nak bekal. Kawan dia tengah hangat hati. Hai nak bekal. Hai dia kata nak ambil, nak rampah Nabi daripada aku. Ni contoh lah, jadi lebih-lebih ni bini Nabi. Bini Nabi jangan dia lebih-lebih pula. Dia tak ada kekurangan, dia sempurna bini Nabi ni, tapi cemburu tu biasalah. Ni perempuan kan. Baik. Sampai pula rumah Aisyah, Nabi buat macam mana? Nabi sama juga. Nabi beli barang. Kemudian Nabi cerita kepada Aisyah, ya Aisyah, inilah apa nama ni, madu kamu ni. Kirim, madu kamu ni bekal. Macam mana perasaan dia? Kendulah sikit tuan-puan. Itu Nabi naknya. Lama-lama Nabi buat. Akhirnya Aisyah dengan madu dia boleh baik. Akhirnya cara teknik Nabi buat macam ni. Lama, jangan buat sekali. Memang tak jadi buat sekali. Hari-hari kena buat. Ini Aisyah madu kirim. Balik esok, ini Aisyah madu kirim. Tak jadi nak marah dia. Tak jadi marah. Lama-lama akhirnya sebut dalam kitab, akhirnya mereka berdua ni berbaik. Hasil daripada apa? Nabi tipu. Haram tak tipu tu? Tak. Kenapa? Untuk mendamaikan mereka berkelahi dua ni. Itu Piramli duk buat. Piramli buat lain. Piramli dia tipu. Tipu tu. Habis. Dalil dia habis. Laisa bil kadzabi. Ini dalil Nabi sebut. Nabi sebut apa dia? Laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Nabi kata, tidak ada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Tidak dinamakan berdusta sekiranya ucapan mereka ini untuk mendamaikan. Tak nama dusta, kata Nabi. Kita panggil dusta yang sunnah. Wallahu a'lam. Bahkan terkadang wajib berdusta. Ini dapat pahala wajib. Tak boleh sunat. Ini wajib, kena berdusta. Itu bulan depan. Kalau dia siapa tak dusta, situasi ni haram kata dia. Dia kena dusta. Tapi tengok situasi. Dan kita kahwin dua, menipu awal lagi. Jangan kata menipu giliran. Awal-awal lagi menipu. Giliran tu confirm menipu. Abang dari mana abang? Macin. Asyik outstation je rupanya. Out rumah isteri nombor 2. Outstation. On the way. Orang kita tu. Tu perangai on the way. Ustaz sampai lagi? On the way. Mana abang? Outstation. Berapa? Seminggu. Seminggu tu bini dia boleh tegur lah. Outstation ada setengah orang dia pandai. Outstation ni dia buat giliran dia 2 hari je. Dia jangan lama, bini dia boleh teris. Bocor juga tuan lama pun. Bolehlah bertahan sakat setahun. Kalau nak hidup dengan menipu. Tak boleh. Dia kena gentle. Nak kahwin boleh gentle. Minta terus. Cakap, abang nak kahwin. Tu boleh gentle. Kahwinlah kahwin. Kahwinlah kahwin dia. Boleh kahwin. Siap. Kena warning. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.